A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri walau adatan min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan alhamdulillah kehadrat ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Engkau-Lah yang layak kami puji dan kami tidak layak mendapat pujian, ya Allah. Maka kami memuji-Mu, ya Allah. Maka jadikanlah ungkapan alhamdulillah ini sebagai satu daripada perhiasan wajah, perhiasan bibir pada setiap masa dan setiap saat, insya-Allah. Kita panjatkan juga rasa syukur setinggi-tingginya kehadrat ilahi kerana membekalkan kita dengan contoh terbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita merasa bahawa utusan Allah itu adalah insan paling mulia, paling sempurna untuk kita jadikan contoh. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ungkapkan setiap saat, setiap masa. Kerana sahabat pernah bertanya berapa banyakkah kami untuk berselawat. Nabi berpesan, dia kata adalah ikutlah suka kamu. Tapi kalau akhirnya setelah ditanya, maka Nabi kata, kalau kamu dapat melakukan sebanyak-banyaknya, maka itulah paling baik. Dan kalau kata sepanjang hari kamu berselawat kepada aku, bermakna hadiahnya syurga dan ampunan. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk ada ruang dan kesempatan untuk kita sama-sama merasakan bahawa berselawat dengan Rasulullah itu merupakan satu kewajipan, satu keperluan dan satu yang tidak boleh ditinggalkan, insya-Allah. Jadi sekali lagi selamat datang, selamat bersama kepada semua ahli keluarga Sembang Petang ini yang sempat diberi ruang oleh Allah untuk bersama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu ini menyambungkan kita dengan Allah, menghubungkan kita dengan akhirat, dan akhirnya merasakan bahawa hidup di dunia ini hanyalah untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi khalifah Allah, dan akhirnya untuk memungut bekal-bekal yang harus kita bawa. Kerana kita sudah terlalu banyak mencari bekal untuk dunia, tetapi kita sikit sangat untuk mencari bekal untuk dibawa. Atau kita kata kita banyak bekal yang nak ditinggalkan, tetapi terlalu sedikit bekal yang nak dibawa. Jadi waalaikumsalam Siti Anisah. Okey, siapa lagi sebelum Mardiah? Okey. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah kerana kita sangat mencintai ilmu. Kerana orang yang mencintai ilmu itu harusnya mencintai syurga. Orang yang mencintai ilmu itu harusnya mencintai kematian. Maka hari ini kita nak menyambung sedikit kisah semalam ataupun cerita semalam bagaimana kita melihat kematian. Kita sudah pun menegaskan bahawa dalam kepala kita mesti ingat, mesti bayangkan, mesti fikirkan bahawa kita akan mati kerana Allah sudah janjikan setiap yang hidup itu pasti bertemu kematian. Dan kematian itu bukan di belakang kita, tapi kematian itu di hadapan kita. Kemana pun kita mengarah pada kematian. Kemana pun kita menuju, maka kita sedang menuju kematian. Oleh itu sekali lagi, orang yang paling bijaksana, kata Rasulullah, orang yang sentiasa ingat dia akan mati dan kematian itu sangat dekat. Kematian itu sangat dekat, tak kira umurnya berapa. Yang kata orang tua jalan dulu ke, orang muda jalan dulu ke, tak. Kematian tidak memilih umur, tidak memilih pangkat, tidak memilih jawatan, tidak memilih kepentingan dan sebagainya. Okay, sebab itu ada orang yang anaknya kecil-kecil tapi Allah jemput maknya. Sedangkan pada kita, ya Allah, macam manalah anaknya ni nak besar. Kerana kita menjangkakan, kita ikut kepala kita. Kita ikut kehendaknya Allah, insya-Allah semuanya akan dibantu Allah, diberi pertolongan oleh Allah. Kerana tidak ada pertolongan paling penting, paling besar, paling dekat, paling hebat selain pertolongan Allah. Oleh itu, apa saja kesulitan yang kita hadapi, pertama yang kita nak masuk dalam kepala kita, aku mohon kepada Allah, aku berserah kepada Allah, aku redha dengan apa yang Allah beri. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan yang tenang. Okey, mari kita menjawab soalan semalam. Ada 3 jenis atau 3 kategori. Okey, ketiga jenis manusia melihat kematian. Adakah kita termasuk dalam kategori yang mana? Kategori yang pertama, kita katakan orang yang lupa mati. Dia lupa dia nak mati. Okey, semalam diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan jemputan, okey, menunaikan jemputan alumni sekolah pertama Umi kata.
Walaupun yang di dalamnya, Umi bukan nak cerita salah ke, betul ke, ataupun nak kata ikut agama ke tak ikut agama. Tak, bukan. Umi sebut ini, Umi cerita ini kerana Umi memerhati. Okey. Sebagai orang tua yang dijemput, katanya ditaja oleh pelajar-pelajarnya dan jumlahnya sangatlah besar. Okey. Dan apa kita kata, protokolnya sangatlah rasmi. Okey, maka kekuatan yang nak diangkat, setiap pengurusannya sudah tip-top, sangat hebat, sangat kemas, sangat lancar dan sebagainya. Okey. Tapi melihat pengisiannya, kita katakan walaupun yang hadir itu ramai yang sudah bersara. Tapi nak melihat balik kepada aku ni panjang mana lagi. Okey. Sebab itu saya pesan pada semua organizer yang sudah umur 50, 60 kalau mengendalikan program, pastikan ada menyebut nama Allahnya. Ada sedikit ilmu dan tazkirahnya. Ada sedikit tarbiyahnya. Ada sedikit peringatannya. Ada sedikit pengisiannya supaya majlis itu tidak jadi majlis bangkai. Jika tidak disebut nama Allah dan nama Rasulullah dalam setiap majlis, maka majlis itu adalah majlis bangkai. Oleh kerana kita kata orangnya tahun 70-an, maka pengisian-pengisian tahun 70-an lah yang terjadi. Yang tidak ada lainnya selain nyanyi dan nyanyi dan nyanyi dan nyanyi. Dan apa kita kata, disediakan penceragam khasnya. Jadi bila melihat pada mereka yang sedang bertandak-tandak menyanyi itu, ya Allah, janganlah matikan mereka dalam keadaan begini, ya Allah. Janganlah matikan mereka dalam keadaan begini, ya Allah. Bagi kesempatan untuk mereka selesaikan tugas. Itu yang Umi sebutkan. Bukan maknanya salah ke, betul ke, udahlah dijemput banyak ragam pula tu. Contoh, bukan begitu. Maknanya kita bukan mereka tak ingat mati, tapi majlisnya itu kadang-kadang tidak menggambarkan mereka sudah besar, mereka sudah di umur 50 ke atas, sudah sampai ke 60 ke atas, ke kekuatan-kekuatan ini. Ini yang kalau boleh kita nak bantu balik, kalau kita yang megang jawatan, tolong bangun balik kekuatan. Setiap majlis pasti ada pengisian ilmu. Mesti ada menyebut nama Allah dan menyebut nama Rasulullah. Mesti ada zikirnya, walaupun nyanyinya macam mana pun, walaupun bercaragamnya macam mana pun. Tetapi harus ada apa kita kata hiburan-hiburan yang bercorak zikir, bercorak tasbih, bercorak. Sebab sekarang sudah terlalu banyak. Okay? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi. Orang yang lupa, orang yang kita kata lupa mati itu orang macam mana? Sebab itu kita kata ada 3 kategori manusia melihat kematian. 1, orang yang lupa mati. 2, orang yang takut mati. Dan yang 3, orang yang ingat mati. Kita nak masuk yang mana? Kadang kita kata, saya ingatlah mati, tapi sekejap ingat, sekejap lupa. Itu bukan ingat namanya. Itu banyaknya lupa namanya. Sebab itu kadang-kadang kita kata, dalam majlis kematian pun, kita kadang-kadang bukan kita yang mati, orang lain yang mati. Kita tak pernah bayangkan lepas majlis ni aku yang mati. Minggu depan aku yang mati. Bulan depan aku yang mati. Minggu ini dia, minggu depan aku. Apalagi kalau umurnya dah dekat-dekat kita kata. Ataupun kadang umurnya muda lagi pun. Tapi kita tak pernah fikirkan bahawa yang muda juga akan mati. Sebab itu belajarlah dari kelapa. Sebab itu kita kata kelapa muda ataupun putik kelapa, jangan ketawa bila apa kita kata kelapa tua yang jatuh. Okey, kerana Allah, atas mahunya Allah, okey, atas mahunya Allah, kelapa muda jatuh, kelapa tua jatuh dan sebagainya. Sebab itu sekali lagi mari kita sama-sama. Orang yang kata apa kita kata, orang yang benci kematian, okey. Atau orang yang lupa kematian. Pertama, orang yang lupa kematian, dia benci dengan kematian. Jangan disebut benci, jangan sebut kematian depan dia. Okay, kemudian dia akan cuba melupakan agar dia dapat terus bergembira dengan kehidupan. Dia tak nak ingat mati, kalau ingat mati nanti dia tak boleh bergembira katanya. Mati baginya tidak perlu difikir-fikirkan. Orang yang macam ini dia tidak pernah memikirkan kematian. Okay. Dan tidak perlu dipikirkan sangat-sangat. Allah, sekali-sekala bolehlah. Okay. Soal dosa, soal pahala, soal dosa dan pahala dianggap remeh, dianggap ringan, dianggap tidak penting, dianggap seperti lalat yang hinggap di muka saja. Okey, malah kita katakan kerana bila dia mengingat dosa dan pahala, dia akan menjejaskan.
Ini akan jejaskan usahanya untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dan kesedangan-kesedangan duniawi. Sebab itu kita kalau dia tengah sedang berpesta, misalnya dia sebut soal mati, oh dia marah sangat. Kita tengah pesta ni, kita tengah majlis ni, kita tengah berhibur ni, kita tengah macam-macam. Okay? Maka sekali lagi contohnya, sebab itu bila disebut pasal mati, maka dia akan asyik mengatakan apa? Kalau asyik ingat mati saja, okay, macam mana kita nak maju dan berjaya? Sedangkan kekuatan yang nak dibangun, bila kamu ingat mati, baru kamu boleh berjaya. Bila kamu ingat mati, baru kamu boleh rajin. Bila kamu ingat mati, pasti kamu akan tidak lagi buang masa. Maka ini kekuatan. Kemudian kita katakan kalau mereka mendakwa ingat mati bila nak maju, ingat mati bila nak kaya, ingat mati bila nak usaha. Okay? Mereka ini hanya ingat mati bila berlakunya kesulitan, berlakunya kesedihan, berlakunya sakit tenat ataupun mengalami kemalangan-kemalangan yang tidak direncanakan, yang tidak pernah dia fikirkan. Orang yang macam ini, bila dia dapat sakit, bila dia kemalangan, dia punya jatuh kesulitan, baru dia rasa dia ingat mati. Itu pun bukan kerana memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Okay, dia ingat mati tapi yang paling dibimbang bukan dirinya. Yang paling dia bimbang ialah apa yang akan ditinggalkannya. Okay, dia paling bimbang pada ahli keluarganya. Dia akan bimbang dengan syarikatnya. Dia akan, siapa nak jaga isteri, siapa nak jaga anak, siapa nak jaga syarikat, siapa nak jaga saham, siapa nak jaga perniagaan. Ini yang buat dia pening kepala. Dia bukan pening kepala kerana apa kita kata, apa yang akan dilaluinya, tetapi dia banyak memikirkan apa yang dia tinggalkan. Okay, pengalaman Umi bersama dengan trainer international ataupun perangkat antarabangsa. Apa dia pesan? Sebab dia sukarelawan, dia pesan pada isteri dia, okay, hari ini bila dia nak keluar, dia kata apa? Okay, hari ini saya keluar, saya pergi berjuang, saya pergi bekerja, tapi jangan harapkan saya balik. Oh, itu ayat takut dengannya. Jangan harap saya pulang. Ada kemungkinan saya pulang dan ada kemungkinan saya tidak pulang. Ini yang Umi belajar daripada seorang trainer dari Bhutan, daripada negara yang apa yang kita kata buminya semua berbukit-bukit. Dia sangat expert tentang bukit-bukit. Maka dia katakan mengapa dia cakap begitu dengan isterinya? Kerana perjalanan-perjalanan yang dilaluinya selalunya sangat mencabar. Sangat mencabar dalam arti kata yang jatuh bukit, yang tertimpa batu, yang kemalangan dan sebagainya. Semua itu diberitahu kepada Waalaikumsalam, Salma dan sebagainya. Okay. Apa kita Fuziah. Okay. Dan yang lain-lain juga yang salamnya sempat disapa ataupun sempat dijawab ataupun tak sempat dijawab. Okey dah. Orang yang macam ni kita kata apa? Orang ini bukan bersedih kerana perjalanan akhiratnya. Okey, yang dilaluinya di akhirat atau perjalanan-perjalanan yang akan dibakal yang dia paling sedih bukan ke depan. Okey. Yang paling sedih bukan yang nak jumpa di depan, tapi yang dia paling sedih ialah yang dia tak nak tinggalkan. Dia masih terikat dengan dunia tapi walaupun nak mati tapi dia tidak pernah memikirkan apa yang akan ditemuinya di akhirat. Maka sekali lagi ini kita kata maka kekuatan yang kita nak angkat sekarang nak menyemak diri kita, bagaimana kita memikirkan kematian. Apa yang kita fikir ketika andainya kita mati sekarang? Apa yang kita rasa andainya kita mati sekarang? Apa persediaan yang kita buat? Apa yang nak dibawa? Kita jadi siapa ketika kita mati? Adakah kita jadi musuhnya Allah atau kita menjadi adakah kita akan jadi orang yang dicinta Allah, disayangi Allah, dilayan Allah, diterima Allah, ataupun kita nak jadi orang yang ditolak Allah? Ini kekuatan-kekuatan. Maka pertama bukan fikirkan siapa aku, siapa kita. Siapa kita di mata Allah. Ini kekuatannya. Okay, kekuatan kita di mata Allah, aku ni hamba Allah ke bukan? Ibadah aku ni diterima ke tidak? Aku ni baik ke tidak? Aku ni banyak buat kebaikan ke tidak? Ini di antara, ataupun kita kata aku ni bedah kumpul pahala ke belum?
Maka kita banyak memikirkan ke depan, bukan ke belakang. Orang yang kita kata tidak mengingat mati atau yang lupa mati, dia tidak pernah memikirkan apa yang akan dilaluinya di akhirat. Apa yang akan dilaluinya di alam barzah. Apa yang akan dilaluinya ketika bertemu dengan Allah ataupun bertemu dengan apa yang kita katakan muka dan nakir sebagainya. Okay? Sikap lupa mati ini disebabkan apa? Okay? Disebabkan iman yang sangat-sangat tipis kepada Allah. Siapa yang tak nak ingat mati ataupun tak suka orang bercerita pasal kematian, tak nak dengar ceramah tentang kematian, itu dikatakan orang yang benci mati. Okey, sebab itu oleh kerana mati, waalaikumsalam Cik Ta. Okey, dan yang lain-lain juga. Okey. Mudah-mudahan persamaan kita ini diterima Allah sebagai ibadah. Okey, sebagai amal jariah kita. Okey. Maka kita katakan apa penyebabkan dia takut ataupun dia lupa mati? Dia tidak belajar agama. Dia tidak belajar kenal Allah. Dia tidak belajar tentang apa yang ada sebelum dan selepas mati. Dia merasa hidup ni hidup je lah. Mati lain kira. Matilah. Okay. Sama seperti seorang hamba Allah yang Umi diminta untuk berjumpa. Kerana dia sudah berminat untuk masuk ke agama lain. Maka diminta Umi menemu dia. Jadi maknanya bila bersembang bercakap kenapa nak pindah sampai ke luar negara, kenapa nak duduk dengan orang church, kenapa nak jadi sukarelawan gereja. Okey, kalau mati besok macam mana? Oh, mati jadi bangkai, campak mana? Tak apa, sama aja. Aduh, jawab tu sangat-sangatlah menikam, menusuk dada dengan. Padahal orangnya sudah berumur dekat-dekat 50 atau 40 lebih. Tapi dia melihat kematian itu. Alah, mati je semua orang jadi bangkai. Campak mana pun tak apa. Aduh, bila campak mana pun tak ada tu. Tak kira tu, itu artinya dia tidak melihat langsung pada kematian. Okey, itu kita kata pendapat, pandangan, pendirian. Okey, pendirian orang yang tidak beriman. Ataupun yang sangat tipis imannya. Ataupun keyakinannya sangat tipis kepada Allah. Okey. Dan dia tidak juga belajar tentang hari akhirat. Sebab itu kita kata orang yang takut kepada kematian, orang yang bersedia untuk mati yang baik atau husnul khotimah ini ialah orang yang belajar tentang akhirat. Kalau orang tu tak belajar tentang akhirat, dia tak kisah dia. Akhirat mati-matilah, orang tanam je habis selesai. Dia rasa ditanam itu. Cik Som, okey. Waalaikumsalam. Okey, Bu Yana Yahya. Okey, waalaikumsalam. Maka kekuatan yang kita nak, terima kasih kerana turut serta. Maka kekuatan yang kita nak bangun hari ini ialah sejauh mana kita faham akhirat, sejauh mana kita faham alam barzah, sejauh mana kita faham yang namanya sirat, yang namanya mizan, yang namanya telaga Kausar, yang namanya titi sitera mustaqim. Kalau kita tidak belajar semua ini, tidak pernah ada rasa takut untuk mati. Okay? Sebab itu dulu masa kecil-kecil, bila tuan guru kata, apa kita kata, titi sitera mustaqim itu, ya Allah, halusnya seperti rambut dibelah 10, tajamnya seperti pedang, ya Allah, macam mana nak lalu kecil sangat, macam mana nak pijak tajam sangat. Jadi di waalaikumsalam Sania Narwani. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih turut serta petang ini. Maka bila kita fikir begitu, sama juga cerita pasal api neraka. Ya Allah, apinya macam mana? Okey. Api itu menjilat kulit kita dan kulit kita tanggal seperti jatuhnya pakaian dari badan kita. Mengelonsor kulit tu ke bawah. Nanti lepas itu Allah ganti balik dengan kulit yang baru, terbakar lagi, hangus lagi, tak jatuh lagi, ganti lagi. Ya Allah, kita di sana tak mati dan tak hidup. Ya Rabbi. Bila kita baca begitu atau kita dengar begitu, bila mak kita cerita begitu, teramatlah takutnya. Lagi cepat kita tahu tentang akhirat, lagi cepat kita tahu tentang siksa neraka, lagi cepat kita tahu balasan Allah, lagi cepat kita mampu membimbing keyakinan kita kepada Tuhan. Okey? Okey, maknanya kita kata
Orang yang takut mati, bukan, orang yang lupa mati ini, dia tidak memikirkan akhirat. Dia tidak memikirkan syurga, tidak memikirkan neraka, tidak memikirkan mizan, tidak memikirkan alam barzah, tidak memikirkan soal jawab munkar nakir. Kerana apa yang penuh dalam kepalanya, apa yang penuh dalam perasaannya ialah persoalan-persoalan fizikal ataupun soalan-soalan luar diri dan dalam diri, dan soalan-soalan material. Soalan yang ada kaitan dengan harta, dengan kekayaan, dengan kemewahan dan sebagainya. Okay? Dia tidak memikirkan alam roh, dia tidak memikirkan alam barzah, dia tidak memikirkan akhirat, dia tak memikirkan masyarakat. Dia juga tidak memikirkan syurga dan neraka yang tidak terjangkau oleh fikiran. Maka dia tidak, anda tak nak belajar, tak nak tahu. Kalau tahu lagi susah, baik tak tahu. Allahu Akbar. Ada juga orang yang berprinsip, elok tak tahu. Kalau tak tahu, Allah tak hukum. Kenapa Allah tak hukum? Itu cara pendirian yang salah. Kalau kita tak pandai, kalau kita salah sebab kita tak pandai, dia kata Allah tak hukum. Jangan. Allah hukum kamu kerana tak belajar. Okay, sebab itu belajar tu wajib. Macam makan lah, makan wajib. Belajar pun wajib. Okay, makan untuk jasad, belajar untuk jiwa, untuk roh, untuk minda. Ini kekuatan. Jangan kata, alah saya dah habis sekolah dah. Saya dah pencen dah. Saya dah tak buat apa dah. Tak payah belajar lagi. Oh, cepat mati. Merasa dunia ini sangat sempit. Merasa dunia ini sangat. Dia memikirkan benda-benda kecil lah. Benda yang halus-halus. Okay, kemarin. Semalam. Okay, seorang datang bawa anak dia yang sudah berumur 22 tahun. Bersama suaminya. Dia baru saja bersara 2 hari. 2 hari. Seminggu. Okey, baru bersara seminggu. Sebelum ini dia merupakan seorang ketua jabatan yang sangat sibuk di sebuah syarikat swasta. Sepanjang dia duduk di rumah, dia memikirkan soal anak-anaknya. Anak ini tekuk perhatiannya, anak ini tak cukup perhatian, anak ini dapat manja, anak ini tak manja. Jadi terjatuhlah kepada anak perempuannya yang dia kata tak manja ni. Terjatuhlah fikirannya kepada anak perempuan yang tak banyak dapat sentuhan dia. Okay? Dia pun risaulah anak ni jadi neglected lah. Anak ni anak neglected, anak yang tidak dipedulikan. Takut nanti dia kecil hati dengan saya. Pasal dia dah tak buat apa-apa dah. Semasa dia pejabat, dia sibuk mengurus jabatannya. Tapi bila di rumah dia mula tak tahu apa nak fikir, dia pun fikir, akhirnya dia dah susah hati. Okay, akhirnya dia pun membuat keputusan, Umi saya nak bawa anak saya datang jumpa Umi. Ini kekuatan yang nak. Ini bukan juga cerita ini bukan nak menghina, bukan nak rasa salah, bukan nak tengok buruk ke tak. Umi bercerita ni untuk melihat bagaimana pemikiran-pemikiran kita. Kerana pemikiran-pemikiran ni yang kita kata bahan yang dipikir tu salah, membuat kita huru-hara. Membuat kita rasa gelisah, membuat kita susah hati. Okay? Kemudian anak tu dah bekerja dah. Okay, anak tu dah bekerja. Jadi dah berdikari dah. Tapi dia memikir, dulu saya buat anak saya tu begitu. Padahal anak tak fikir pun. Okay? Oleh kerana dia baru saja besar, otaknya belum lagi otak yang kosong, tak nak mikir pasal meeting, pasal itu, pasal ini. Jadi dia mula memikir benda-benda yang kadang-kadang tidak ada kena-mengena dengan kehidupan. Bila kita jumpa maknya, anaknya, okay, bila maknya risau tu, risau ini, risau. Ini kita kata created, risau yang diciptakan. Okay, risau yang diciptakan, maka akhirnya kita stres mati-mati seorang-seorang. Itu yang kata developing stres yang kita bina sendiri. Okay, setelah berjumpa dia dan berjumpa anaknya, okay. Assalamualaikum cikgu. Aku sayang, ya Allah, yang ajar. Kita okay, masa kat Star Kelang. Oh ni student di Kelang. InsyaAllah Latiosman. Nama hebatnya. Terima kasih banyak kerana turut serta. Okay. Walaupun tak nampak muka, pakai cuma mata besar. Okay. Maka kekuatan yang kita nak bangun ialah melihat bilik ke dalam diri. Okay. Dia melihat anaknya itu macam bermasalah. Sedangkan anaknya satu masalah pun tak ada. Anaknya pernahlah bercerita, bosnya marah dan sebagainya. Itu pun dia fikir panjang-panjang. Jadi akhirnya dia penat. Habis je counselling. Maknanya dengan dia dan anaknya sekali.
Baru dia kata, ya Allah sekarang saya rasa lega sangat. Kerana apa? Dia memikirkan benda yang benda tak ada pun. Okey, terima kasih. Maka benda tak ada pun. Benda yang tak wujud dalam kepala anak dia. Okey. Tapi risaunya, ya Allah takut anaknya kena berhentilah. Takut anaknya give up lah. Anak-anak tu kerja. Maknanya kita katakan ada mak-mak yang begitu. Anak tak nak makan sama, kita pun sakit perut juga. Jangan. Anak dah besar dia ada kemahuan dan keperluan. Apa yang dia mahu belum tentu kita mahu, apa yang dia suka belum tentu kita suka. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak bangunkan supaya melihat bahawa kehidupan itu ada kematian. Siapa yang melihat, siapa yang nak memotivasi dirinya mesti ingat, kalau aku mati anak aku jadi apa? Itu satu soalan. Tetapi apa yang aku nak bawa? Sebab itu bila kita kata apa aku nak bawa bila mati, baru kita fikirkan macam mana anak kita, macam mana solatnya, macam mana ibadahnya, macam mana auratnya dan sebagainya. Okey. Kemudian kita katakan, maka orang-orang yang terus terpesona dengan fizikal, terpesona dengan material, maka dia sangat tak suka dengan orang yang bercakap pasal kematian. Tak suka. Jangan cakap pasal kematian. Okey. Kita katakan, dia kalau boleh nak menafikan kematian. Kalau boleh saya nak panjang umur, nak tongkat dunia, kita kata. Bila diperingatkan tentang kematian, mereka mencemik-cemik muka. Dah lah tu, tak payah cerita pasal mati. Kita nak hidup dulu. Okay? Kalau ingat mati saja bila nak majunya, bila nak kayanya, bila nak usahanya, bila nak giatnya. Itu yang kita kata salah. Okay? Bila kamu lagi ingat nak mati, lagi kamu nak mikir, kamu sayang waktu, sayang masa. Ada kesempatan nak ibadah yang Allah ada, Allah akan jemput bila-bila. Maka kita tak ada ruang untuk nak buang masa. Kita tak ada ruang untuk nak cerita buruk orang. Kita tak ada ruang untuk mencari salah orang. Ini kekuatan motivasi. Sebab itu kita kata, pada satu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid dan tiba-tiba ada sekelompok orang ramai sedang asyik bergurau senda. Okay? Dan ketawa. Baginda pun dia kata bersabda yang bermaksud, okay? Ingatkan mati. Tak boleh gelak banyak sangat. Tak boleh terlalu gembira. Okay? Ingatlah mati, zat demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, tentulah kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah tahu dia nak pergi mana, nak buat apa kena hukumnya apa. Kalau buat macam ni jadi macam mana. Okay, ini sudah ditarbiahkan ketika Isra' Mi'raj. Dia kenapa buat ini. Okay, terima kasih Kak Mahyub. Sekali lagi turut bersama petang ini, mudah-mudahan terus bahagia, sihat bersama anak cucu insya-Allah. Okay. Maka kekuatan yang nak bangun sekali lagi kita kata, kalau ingat mati, kita tak sempat nak gelak panjang-panjang. Kalau ingat mati, kita tak sempat nak sembang panjang-panjang. Kalau ingat mati, kita tak sempat nak cerita salah orang. Kita tak pernah terfikir bahawa, okay, bahawa kita ada ruang untuk nak buat bekal je. Kalau orang kata nak buat bekal je kalau boleh. Apa yang kita buat, ya Allah, jadikan ini bekal, ya Allah. Jadikan ini kebaikan, ya Allah. Jadikan ini pahala, ya Allah. Ini kekuatan yang nak dibangunkan. Kemudian kita kata mengenai nasib golongan yang lupa mati. Pernah satu ketika para sahabat tanya baginda keadaan seorang yang selalu disebut-sebut namanya. Mereka sering memuji lelaki tersebut di hadapan Rasulullah. Okay? Sebaliknya Rasulullah berkata, bagaimana teman itu dalam soal mengingati kematian. Ada orang yang sahabat tanya, bercerita pada Rasulullah, orang yang baik, orang yang rajin, orangnya kita kata namanya Mak Wangi lah, orangnya baik. Kata pada pandangan sahabat. Okay? Dia bercerita pun dengan Rasulullah. Okay? Maka Rasulullah tanya, bagaimana temanmu itu dalam hal mengingati mati? Orang tu, sahabat kamu yang baik itu, yang rajin, yang hebat ini, kalau disebut soal mati, dia jadi macam mana? Dia rasa suka ke, dia rasa takut ke, rasa tak kisah ke? Okay, maka dia jawab sahabat, kita katakan, mereka menjawab, kami hampir tidak pernah mendengarnya dia mengingati mati. Sahabat beritahu kat Rasulullah, kata, orang ini, orang yang kami puji ini, orang yang kami rasa bagus ini adalah orang yang tak pernah pun menyebut soal mati. Okay? Bila kita kata, Waalaikumsalam Jaharah, insyaAllah.
Terima kasih sudi bersama. Maka kita katakan, bila sahabat menjawab, orang ni tak pernah cakap pasal kematian, tak pernah bercerita pasal kematian, maka apa yang Rasulullah kata? Lantas Rasulullah bersabda yang maksudnya, sesungguhnya temanmu itu tidak ada kebaikan. Okey, tidak ada di sana atau tidak ada kebaikan. Sebab itu mengingati mati ini satu kebaikan yang sangat dihargai Allah, sangat disukai Allah. Oleh itu sekali lagi, jangan sampai kita lalai bahawa kita akan mati. Jangan sampai kita tak suka orang bercakap pasal mati. Dan jangan sampai kita tidak bersedia untuk menemui kematian. Kita sihat pun mati, sakit pun mati, tak sakit pun mati, kecil pun mati, tua pun mati, muda pun mati. Okey. Oleh itu sekali lagi, tolong ambil kira bahawa kita tak tahu langkah kita, makan kita, solat kita. Sebab itu kata-kata kalau nak dapat solat yang khusyuk, fikirkanlah ini solat terakhir. Nak dapat puasa yang hebat, ini puasa terakhir. Nak dapat sedekah yang hebat, ini sedekah yang terakhir. Kalau kita berjalan ke mana-mana, terutamanya kalau Allah jemput untuk bersama ke tanah suci, misalnya, ya Allah Tuhanku, anda kata inilah umrahku yang terakhir, ya Allah. Maka jadikanlah dia paling baik, ya Allah. Kerana apa? Allah terima apa yang kamu, kebaikan-kebaikan yang kamu buat ketika di akhir hidupmu. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar kata, ya Allah, jadikanlah aku melakukan kebaikan-kebaikan yang paling kamu suka di hari terakhir aku di dunia. Jadi Sayyidina Abu Bakar sampai minta dengan Allah, ya Allah, tolong bagi aku apa agaknya. Apakah amalan-amalan yang paling engkau suka yang aku dapat lakukan di hari terakhir sebelum aku dijemput. Ya, sebab itu kita berdoa, ya Allah Tuhanku, kurniakan aku cintamu, ya Allah. Kemudian kurniakan aku orang yang mencintaimu, ya Allah. Dan kurniakan aku apakah ibadah yang paling engkau cintai. Ini sebahagian daripada kekuatan-kekuatan yang nak diangkat supaya kita tidak menganggap bahawa kematian itu lekeh. Maka kalau baik macam mana pun, kalau kawan sahabat kita itu tidak bersedia untuk mati, tidak mengingatkan sahabatnya bahawa kematian itu sangat dekat, maka dia dianggap tidak ada kebaikan. Walaupun dia buat baik macam-macam. Tadi sahabat kata, kawan kami ni baik sangat. Kawan kami ni banyak buat kebaikan. Tapi Nabi terus bertanya, dia banyak tak bercakap pasal mati? Dia banyak berkongsi tentang kematian? Dia banyak tak mengingat dan menyebut? Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sebentar aja. Orang yang tidak menyebut kematian, tidak ingat kematian, tidak memikirkan kematian dalam apa urusan yang dilakukan, maka itu dianggap orang yang tidak ada kebaikan. Okey, itu orang yang pertama, iaitu orang yang lupa mati, lupa pada kematian. Kedua, Allah masih sangat cemburu. Orang yang takut mati. Kita semua orang takut mati kan? Okey. Sebab itu kebanyakannya bila ditanya, apa yang kami fikir ketika mati? Takut tapi tak ada tindakan. Okey. Sebab itu kita kata cakapnya bagus. Percakapan good saying but not good doing, kata orang putih. Maknanya dia bercakap tu macam takut dengan kematian, tapi bila bersembang, macam tak ingat mati. Okay, bila makan macam tak ingat mati. Tapi nak sedekah macam tak ingat mati. Nak tolong orang macam tak ingat mati. Nak berbagi, macam tak ingat mati. Nah, ini masalah besar kita. Kita rasa takut nak mati. Tapi nak buat baik takut. Nak cakap jujur takut. Nak banyak ibadah takut. Nanti orang kata warak sangat. Okay. Nak pakai tutup aurat pun orang kata takut. Nanti orang kata warak sangat. Orang kata macam ustazah. Tak kisahlah. Maka orang yang ingat mati, dia sentiasa dia sentiasa nak buat baik. Okey, kata-kata orang yang takut mati macam mana? Kita takut ke tak? Kita takut mati. Tetapi takut saja tanpa tindakan, tanpa buat baik, tanpa menambah kebaikan, tanpa menambah ibadah, takutnya tidak bermakna. Okey, takutnya main-main. Okey. Golongan ingat mati. Orang yang kita kata takut mati, dia ingat mati. Tapi kesannya apa? Kesan ingatan itu sangat negatif. Kesannya sangat negatif. Mereka bukan saja mendapat peringatan daripada kematian, bahkan mereka bukan nak buatkan itu sebagai peringatan, sebagai wake up call.
sebagai satu dorongan, sebagai satu motivasi. Tetapi mereka menjadikan ingat mati itu satu ketakutan yang amat sangat. Satu ketakutan yang amat sangat, dan kematian bagi orang yang takut mati begitu membimbangkan. Dia sangat bimbang. Dan ini yang kita kata baru sakit sikit dah pergi hospital, dah beli ubat, dah beli itu, dah beli ini. Okay? Mati menjadi trauma. Mati jadi trauma bagi yang begitu meresahkan. Maknanya dia takut sangat. Allah. Okay. Umi ada satu kes dulu. Okay. Orang ini klien je lah. Okay. Doktor, saya tak boleh dengar berita orang mati. Tak boleh dengar berita orang mati. Tak boleh pergi jumpa merai pula. Pergi melawat orang meninggal. Tak boleh dengar cerita sikit pasal kematian. Saya kalau dengar terus saya menggigil, tengah berpeluh-peluh. Akhirnya tak boleh buat apa-apa. Itu takut yang amat sangat. Okay? Kita kata takut yang tak ada ilmu. Okay? Takut tak ada ilmu. Kemudian kita kata kenapa perlu ada mati. Orang yang macam ni, orang yang takut mati ni kenapa perlu ada mati. Okay? Ataupun ke mana perginya kita setelah mati. Dan alangkah baiknya jika mati itu mati. Jika mati itu tak ada. Ini orang pada takut mati ni. Okay? Maka orang yang takut mati ini bila mengingat mati menyebabkan fikirannya, jiwanya, perasaannya, malah segala anggotanya menjadi lemah, tidak berdaya. Orang yang menjumpa itu terus berpeluh-peluh. Dan akhirnya dia apa kita kata dinoktiskan, digelarkan orang yang kata-kata dalam keadaan trauma, dalam keadaan apa kita kata murung yang serius, dalam keadaan tertekan. Banyak artinya disimptomkan tidak sihat. Disimptomkan tidak sihat. Sebab itu kita kata sekali lagi mari kita semak. Kalau kita ingat mati, kita rasa macam mana? Anggota badan menjadi lemah, bergigil-gigil, berpeluh-peluh. Okay. Orang yang takut mati, dia akan jadi macam tu. Dia jadi murung dan jadi orang yang suka menong, buang masa dan sebagainya. Apa yang dibuat serba tidak ceria. Orang yang takut mati ni. Dan dia tidak lagi bersemangat untuk hidup dan tidak bersemangat untuk bekerja. Apa gunanya? Nanti semua ini akan ditinggalkan. Orang yang tak nak berusaha ini, orang yang tak nak menambah kebaikan ini ialah orang yang paling takut mati. Dan dia katakan kalau kita buat baik macam mana pun, kalau kita tolong orang pun, dia tak akan tolong kita. Dia belum tahu tolong kita. Maknanya kita katakan apa nak buat kerja keras, apa nak rajin-rajin sangat, semua ni esok mati tinggal. Okey. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat pasif dan sangat mudah untuk dihinggapi oleh penyakit murung. Okey, sikit punya hal jadi murung setengah mati. Okey. Sebab itu kita kata kalau kita berjumpa dengan orang yang sakit parah, sakit kronik, okey, yang diramalkan mati dalam masa beberapa tahun ke, beberapa bulan ke, okey. Jika mereka tidak mendapat, ramailah katalah mak kakak Umi dulu. Okey, Umi ada satu kakak, ada satu adik. Ada 3 beradik je. Okey, ketika kakak didiagnose sebagai kanser paru-paru yang sudah tidak boleh dibantu lagi. Yang sudah tidak boleh dibantu lagi, kita rasa ya Allah bumi ni macam lembik gitu. Kita rasa bumi ni macam lembik. Okey. Kemudian kakak Umi kata, kemarin kata boleh, kemudian sekarang tak boleh pula. Dia pun mula menangis. Kalau aku dah nak mati, aku nak tinggalkan dunia dah. Aku tak nak fikir apa-apa dah. Dia jadi pasif sangat. Dia jadi pasif dan dia akhirnya tidak berjuang lagi untuk kita kata menerai cinta Allah. Tidak lagi berjuang untuk meneruskan kehidupan dengan semangat. Orang kanser ni penyakit pertamanya ialah dia tidak boleh dia tak boleh kalah. Kalau dia merasa kalah, maka kuman itu akan merebak dengan cepat. Okay? Tapi kalau dia merasa kuat, rasa yakin ini kerja Allah, Allah yang tentukan aku mati, Allah yang bagi aku mati, bukan kansernya, maka dia akan berusaha untuk lebih berteliti, lebih berhati-hati, kuat semangatnya. Sebab kanser ni banyak kaitannya dengan semangat. Okay? Sangat banyak kaitannya dengan kekuatan dalaman. Okay? Ini kuat. Jadi akhirnya dia menyerah, kata tak payahlah nak ubat sana sini, ubat sini lagi dah. Kalau doktor katalah tak boleh tolong.
Kata kita nak memotivasi dia, susahnya. Bila orang yang sudah jatuh kepada takut mati ni, ya Allah, menangis. Okey. Dia sudah tidak berminat lagi untuk bekerja dan tidak dia lagi berminat untuk hidup. Okey, kemudian kita kata contohnya orang yang sakit teruk tadi, kalau kita kata kanser tadi, kalau dia tidak dibantu dengan ilmu, maka dia terus jadi down, jadi rendah, jadi hilang harapan. Hilang harapan untuk terus hidup, okey. Dan akhirnya kita katakan kekuatan rohaninya akan luntur. Apa kita kata keyakinan dengan Tuhannya akan jadi runtuh, rukuh. Kemudian kita kata akhirnya orang ini sebenarnya akan menemui penyakit-penyakit lain yang lebih kronik, yang lebih menderita, yang lebih teruk, yang lebih tak dapat dibantu. Ini sebahagian daripada kesan-kesan. Sebab itu kita kata ada orang yang dia sakit kanser, dia tak cerita ke orang. Ada orang terus cerita ke orang. Maka kekuatan-kekuatannya ada yang orang doakan. Jadi tolong doakan saya. Maka kalau dia tidak berputus asa, insya-Allah dia akan mampu untuk kita katakan menjadi lebih bahagia untuk menunggu saat-saat kematiannya. Alamak, jamnya dah sampai. Kita sampai di situ dulu. Kita sambung lain kali insya-Allah. Sikit orang yang takut tadi dia buat apa. Kemudian akhirnya kita berjumpa orang yang suka mati. InsyaAllah panjang doa kami, panjang umur. Doakan kami panjang umur, sihat untuk menyambung sembang petang kita. Dan sekali lagi ucapkan jutaan terima kasih. Dan sekali lagi tolong ingat bahawa kita bukan orang yang pertama dan kita juga bukan orang yang kedua. Bukan orang yang tak ingat mati atau bukan orang yang takut sangat mati. Takut macam mana kan kamu tetap mati. Kerana mati itu milik semua orang. Mati itu peta hidup setiap orang. Maka sekali lagi berbahagialah kita selagi diberi kesempatan hidup untuk mengumpul bekal sebanyak-banyaknya supaya kehidupan kita di dunia ini bahagia dan kehidupan kita di dunia yang lagi satu juga lebih bahagia insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak atas kebersamaan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah. Dan Umi menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Andai kata ada yang tak kena di mata dan di hati. Yang cantik hadiah dari Allah, yang tak cantik atas kelemahan Umi sendiri. Maka Umi doakan semua ahli sembang petang terus bersedia untuk mengumpul segala bekal. Bukan saja bekal untuk ditinggal, tapi yang paling utama ialah bekal untuk dibawa. Bumi bukan tempat. Okay? Apa yang kita kata, kita nak bangun baik bukan tempat tinggal. Bumi adalah tempat meninggal. Kita harus ambil kekuatan. Bumi bukan tempat tinggal. Sebab kita bukan kekal di bumi. Dan yang penting, bumi tempat kita meninggal. Tolong bawa ini ke mana saja. Kerana kita tak tahu di bumi mana kita bertemu dengan ajal kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Doakan kami sihat panjang umur untuk menambah dan menyambung sembang petang kita. Dan jangan lupa juga kita masih lagi ada tabung sembang petang yang masih lagi beroperasi untuk membantu mereka-mereka yang tidak mampu, yang tak dapat kita capai. Tetapi ada orang yang menyampaikannya. Sedekah-sedekah kita, mudah-mudahan sedekah-sedekah kita itu akan menjadi sebahagian daripada lampu-lampu yang akan menyinari alam-alam barzah kita insya-Allah. Tabung sembang petang. Berilah berapa pun kerana tugas kita ialah memberi, bukan mengira banyak mana yang kita nak beri. Mudah-mudahan kita terus senang untuk memberi dan kerana memberi itu tanda kita dekat dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih pada semua.